أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلع به ألسنتنا وقوي به أجناننا واصلح به أعقابنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT walaupun berbagai cabaran yang kita lalui termasuklah cabaran kesihatan. InsyaAllah ya, sihat sikit kita boleh teruskan perbincangan kita untuk terus berusaha sehingga kita betul-betul mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran dengan tahap yang terbaik. Ya. So, kalimah Al-Quran dengan ayat Al-Quran ni kita tak mahu hanya kena di atas saja, kan? Orang putih kata on the surface saja. Yang dalam-dalamnya kita tak mahu berusaha untuk mengenalnya. Jadi sekarang ni kita diberikan peluang oleh Allah SWT. Pertamanya dengan adanya program-program yang kita lalu adakan. Yang keduanya dengan juga kemudahan-kemudahan yang kita ada, termasuklah kemudahan digital dan bahan-bahan daripada yang dikongsikan oleh saudara-saudara kita daripada seluruh dunia. Ya. Jadi kita sepatutnya mengambil peluang untuk menimba sebanyak mana, sedalam mana maklumat ataupun ilmu yang membantu kita untuk memahami Al-Quran. Ya. So kita tak mahu Quran tu hanya kita baca secara bertajwid, tetapi apabila ditanya tidak mengenal dan tidak memahami makna kepada kalimah dan ayat yang kita baca. Ya. So kita sebenarnya tak ada choice. Ya. Kita tak ada choice sebab kita dah terlepas pandang banyak tahun dulu. Ya. Banyak-banyak tahun kita abaikan kewajipan kita untuk memahami ayat-ayat Quran. Kita telah abaikan. Ya. Kita cuba belajar melalui terjemahan, ya, tetapi terjemahan tu bukanlah cara yang terbaik untuk kita memahami Al-Quran. Ya. So cara yang terbaik ialah kita kena menghalusi setiap kalimah itu dengan mengenal, ya, tiga huruf akar dia. Nampaknya saya kena mutekan dulu. Okey, so kita telah mutekan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Walau macam mana pun dalam perbincangan kita nanti kalau ada soalan boleh unmute-kan, ya. Okey, ya, itu mukadimah yang biasa saya akan gunakan untuk memperingatkan kita yang kita kena terus berusaha. Ya. Terus jangan kita rasakan kita sudah puas hati. Jangan kita rasakan kita sudah mencapai tahap-tahap yang bagus, ya, kerana ilmu itu terlalu luas. Kita tidak akan sampai ke tahap yang bagus. Yang tak ada. Kita hanya menambahkan, ya, ilmu kita daripada satu masa ke satu masa. Dan kita akan dapati apabila kita mula memahami dan mula mengenal,
kita akan dapati kita rupanya banyak lagi yang perlu kita cari dan kita pelajari. Itulah sepatutnya yang ada pada setiap peserta yang mengikuti kursus QHS Academy. Yang kita tidak mahu peserta rasa ini dah terlampau tinggi, ataupun ini bukan untuk saya, ataupun ini dah mencukupi. Ini bukan kita nak belajar yang ini, tapi kita nak belajar mengaji sahaja, ya, dan sebagainya. Itu satu paradigm shift kita panggilkan, satu perubahan paradigma dalam pendekatan Al-Quran yang kita cuba kongsikan dengan sahabat-sahabat yang mengikuti program QHS Academy, dengan harapan nanti tuan-tuan dan perempuan yang bersama kita ni akan menjadi penggerak, ya, penggerak untuk mengembangkan lagi, ya, proses pembelajaran yang kita cuba kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ini, ya. Okey, saya cuba kongsikan apa yang kita telah berhenti 2 hari yang lalu. Semalam kita menangguhkan pembelajaran sebab kesihatan sedikit terganggu. Jadi hari ini nampaknya semakin pulih, ya, insyaAllah, ya. So usaha kita ni kita akan teruskan, dan kita masih lagi berkongsi dengan ayat 21 43, ya, iaitu amlahum alihatun tamna'uhum min dunina, ya. Dan kita telah pun melihat ayat itu, ya, dalam penulisan Rasam Usmani di dalam korpus, ya. Inilah tulisan yang sebenarnya, ya, yang sepenuhnya di dalam ayat itu, amlahum alihatun tamna'uhum min dunina. So dia ada bentuk soalan, ya. Soalan kenapa? Kerana dia bermula dengan harf ataf bersama istifham, ya. Apakah? Jadi bermakna ayat ni sebenarnya ialah ayat soalan, ya. Ayat soalan. Dan kita telah pun berkongsikan dengan menggunakan word by word, ya, yang dibantu oleh korpus arabiccorpus.com ni. So kita pergi ke word by word. Macam mana kita nak pergi word by word? Kita tekan sini, dekat apa-apa kalimah yang ada ni, tekankan. So dia akan bawa kita kepada bahagian word by word, ya. Tuan tengok kat atas ni ditulis word by word. Bermakna korpus ni membantu kita untuk mengenal kalimah ni one by one. Ya, word by word tu maknanya satu persatu. Dan kita telah pun dulu berkongsikan harfun ataf ni, dia juga harfun istifham, ya. Ini yang kita dah buat apa dulu, beberapa hari dulu. Kita telah mencantikkan dia juga mempunyai ciri sebagai hamzah istifham yang membawa erti soalan, bertanya, ya, apakah ataupun ataukah, ya, ataukah. Dan kalimah kedua pun telah kita kongsikan dulu, lahum. La itu adalah kata sendi yang memajrukan kalimah isim selepasnya, ya. Bermakna hum ni ialah isim dhamir muzakkar ghaibun jamak yang majrur, ya. Dan pertalian di antara dua kalimah ni pun telah pun dinyatakan di dalam korpus ni, iaitu jar wa majrur, ya. Majrur itu kita telah buat perkongsian itu. Kemudian kita ikuti dengan alihatan.
ya, alihatan. Alihatan tu kita dah banyak kali iaitu kita telah kupaskan daripada pembentukan dia, apakah jenis dia dan sebagainya, dan kita teruskan dengan kalimah seterusnya tamna'uhum, dan kita telah menerangkan tamna'uhum tu apa dia, fi'lun mudhari' maklum wazan 1 dengan fa'il muannas ghaibun mufradah yang marfu', ya. Mana dia muannas, tanda muannasnya ialah menggunakan ta tu, ya. Kalau lelaki muzakkar digunakan ya, kalau muannas digunakan ta, ya. Maknanya dia muannas. Kalau yamna'uhu dia muzakkar. Apakah tanda marfu'nya tu? Ain yang berbaris hadapan, ya. Ain yang berbaris hadapan. Ini menunjukkan fi'il mudhari' itu adalah fi'il mudhari' yang marfu', dan objek hum ni adalah isim dhamir muzakkar ghaibun yang jamak dan mansub. Apabila objek saja, jadi i'rabnya akan mengambil i'rab yang mansub, ya. Kemudian kita telah okey, itu sampai tamna'uhum. Kemudian kita telah berkongsikan tamna'uhum tu dalam bentuk pembentukan kalimah, ya. Tamna'uhum adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar, mim, nun dengan ain, kemudian menjadi kata dasar mana'a. Mana'a maknanya menahan, melindungi, ya. Apa lagi? Biasanya guna dalam menahan ataupun melindungi, ya. So, dalam konteks ini dia gunakan melindungi, dan menggunakan acuan yaf'alu, sebab dia tadi kita telah terangkan dia adalah fi'il mudhari', ya. Kita tengok sini, kita belum buka lagi template, ya. Template itu kena sentiasa buka supaya apabila kita nak guna, kita akan dapat menggunakannya. Ni, ya. Dia mengambil acuan apa? Yamna'u, mana dia mengambil acuan yaf'alu ni, sebab dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1. Jadi itulah acuan dia yaf'alu, ya, yang kita kongsikan di sini. Mana dia tadi? Dalam bentuk screenshot, ya. So inilah acuan yaf'alu tu. So daripada acuan yaf'alu dengan kata dasar mana'a, seperti biasa kita telah membentuk kata terbitan dia, iaitu apa kita buat? Fa ni kita tukarkan kepada mim, ya. So bila fa bertukar kepada mim, so dia kata terbitan ni akan menjadi, sini menjadi mim yang sukun. Kemudian ain ni kita tukarkan kepada nun. Kita buat yang sama. Ain ini, ya, kita tukarkan kepada nun. Ya, ataupun kalau kita nak terbalikkan arrow tu pun boleh. Ya, nun tu, ya, kita tukarkan ain tu, dia jadilah nun yang berbaris atas. Ya, nun yang berbaris atas. Dan akhir sekali lam, itu cara macam mana nak menggunakan acuan, ya. Lam tu apa kita buat? Kita ambil ain ni, ya. Ain ni, dan masukkan ain tu menggantikan lam, jadi jadilah ain yang baris, ya. Baris hadapan.
Okey. Dan maka berlakulah kata terbitan yamna'un, yamna'un, ya. Tetapi di dalam kalimah tu bukannya yam, tengok di sini dia ta, tamna'u. So maknanya ya yang ada ni, ya. So ya yang ada ni perlu ditukarkan kepada ta. Ya. Ya tukarkan kepada ta. Jadilah tamna'u. Okey. Kemudian dia ada domir hum, jadi tamna'u ni tambah saja hum, jadilah kalimah tamna'uhum, ya. Itulah apa kalimah tamna'uhum, pembentukan dia daripada 3 huruf akar, ya. Okey, ini sebagai imbasan saja, ya tuan-tuan, supaya tuan-tuan ingat kembali. Maknanya kalau lain kali nak membuat pembentuk kalimah sudah memahami je, ya. Jadi mana tadi apa makna melindungi, hum ialah mereka. Jadi tamna'uhum maknanya dia, iaitu muannas. Muannas ni merujuk kepada ilahatun tadi, melindungi mereka. Hum tu adalah mereka, ya. Okey. Jadi kita lihat balik dalam konteks ayat. Dalam konteks ayat, so kita close ini. Ya. So alihatun, tuan-tuan itulah yang melindungi mereka, ya. Kemudian kita sambung dengan min, ya. Min straightforward, dia adalah harfun jar, ya. Telah pun diterangkan di sini, ya. Min kita boleh kotakkan dia adalah, bahasa Inggeris dia preposition, bahasa Melayu dia kata sendi, dan bahasa Arab dia harfun jar, ya. Itulah min. Okey, dan kita sambung seterusnya. Bila ada harfun jar, biasanya akan ada isim yang majrur, ya. Di sini pun dah diterangkan kepada kita, ya. Bahasa Inggeris dia genitive noun, ya. Itu bahasa Inggeris. Kalau tuan-tuan nak tukar bahasa Melayu, buat right click saja mouse tu, dia akan tukar, pilih bahasa Melayu, dia akan tukar ke bahasa Melayu, ya. Jadi itu yang biru ni apa dia? Yang biru ni yang min duni ni, yang ni, ya. Yang ni. Tu yang biru tu, min duni. Jadi duni tu dia dikatakan adalah genitive noun. Bahasa Arab dia isim yang majrur, ya. Majrur. Okey. Kemudian ada komponen yang kedua, iaitu komponen, kita ambil komponen warna biru, hitam ni saya buat kotak biru. Ini komponen yang kedua ialah na tu. Na tu ialah pronoun, kata ganti nama. So penerangan kepada ganti nama mana? Yang di sinilah. Itu dia. Iaitu first person plural possessive noun, ya. First person plural possessive noun, ya. Kalau kita nak tukar bahasa Melayu, apa jadi, ya? Kita tengok. Tukarkan, translate to Malay. Dia kata apa? Kata ganti nama majmuk orang pertama. Kata ganti nama tu isim dhamir, majmuk tu ialah jamak, orang pertama ialah mutakallim. Itu kalau kita nak nak memberi penerangannya, ya. Tapi dalam bahasa Inggeris dia tadi dia ada apa, ya? Dia ada possessive noun. Dalam Melayu dia tak ada. Ya, saya buat tunjukkan sekali lagi. Bahasa Inggeris, kita ambil English. Ambil English ni. First plural
possessive pronoun, ya. Kata ganti nama kepunyaan. Tapi dalam bahasa Melayu dia tidak ada. Iaitu tuan-tuan kena bijak untuk menggunakan korpus ni, ya. Dia punya maklumat-maklumat tu kadang-kadang dia tidak tersusun dengan kemas lah, ya. So kita kena bantu dia. Dia kata ganti nama saja, ya. Sedangkan bahasa Inggeris tadi possessive pronoun. Jadi possessive pronoun tu di manakah tuan-tuan nak dapat maklumat dia? Ya, di sini, di bawah tu ada dalam yang Arab tu, iaitu apa? Bil idhafah tu. Itulah sebab na tu adalah sebab apa dia? Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih bermakna dunina ni adalah gabungan kedua-dua kalimah ni. Dunina ni sebenarnya tuan-tuan puan, kalau saya teruskan dengan kotak dengan dia punya indikator tu sekali, adalah idhafah, ya. So dia adalah idhafah. So bila dia merujuk kepada idhafah tu, dia bermaksud kedua-dua apa tu dunina tu adalah rangkaian idhafah, di mana duni adalah mudhaf dan na tu adalah mudhafun ilaih. Yang kalau kita nak bantu dia sikit, kita boleh gunakan teks ini, ambil warna merah, ya. Kita bantu dia sikit dengan meletakkan sini dunina tu adalah mudhaf. Okay, dia baris bawah jadi mudhaf yang majrur. Ya, i'rab kepada dan sini pun ada tulis isim majrur tu merujuk kepada duni, tapi dia juga berfungsi sebagai mudhaf, ya. So kita arrowkan dia, yang masukkan mudhaf tu apa? Duni ni. Kalau nak masuk ke dalam sikit pun boleh, ya, kotak. Itulah mudhaf. Dan na ni dia kata ganti nama majmuk orang pertama. Na tu sebenarnya juga berfungsi sebagai mudhafun ilaih. So, ya, banyak maklumat yang diberikan kepada kita ni, tetapi kita kena pandai, ya, menyusun dia supaya dia membantu untuk mengenal kalimah tu dengan baik. Jangan banyak maklumat jadi bertambah keliru, ya. Rugilah. Memang maklumat tu perlu untuk kita, tapi kita kena menyusunnya, ya, menyusunnya. Okey, so na sini adalah mudhafun ilaih, ya. Saya letakkan belah kiri lah, ya, belah kiri, belah sinilah. Dia adalah mudhafun ilaih. Ilaihi, itu dia, ya. Okey, arrow kan dia. So apa yang dimasukkan mudhaf ilaih ialah na ni. Jadi bila ada mudhaf duni, kemudian ada mudhaf ilaih, maka pertalian di antara dunina ni dipanggilkan idhafah. Yang ni yang idhafah ni, ya. Bil idhafah menunjukkan kepada dunina. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan, bila kita faham yang ni, ya, kita akan dapati ada dua pertalian daripada min dunina, ya. Min dunina di sini dia buat asing-asing. Apa yang kita boleh buat, kita pergi kepada ayat yang sebenarnya dan kita boleh kaitkan dua perkaitan tu, ya, ataupun pertalian itu. Kita simpan dulu apa yang kita buat sekarang dalam dalam screenshot, dan kita clearkan yang ni, ya, clear, dan kita pergi kepada ayat yang asal. Ayat asal tu kita balik ke belakang sajalah. Ini ayat tadi. Jadi bermakna sekarang ni terdapat dua pertalian, ya. Dua pertalian
Saya ambil talian pertama dalam warna biru lah. Ya, warna biru. Iaitu min duni, sampai ni saja ya. Ini satu pertalian min duni. Bawa dia ke kanan sikit. Ke min duni. Satu pertalian. Dan satu lagi pertalian dunina. Yang ni kita ambil warna merah. Dunina, sampai nina tu dari sini ada satu lagi pertalian. Itulah yang dia masukkan pertindihan dua pertalian. Yang pertama ni adalah jar wa majrur. Kita bantu dia dengan teks. Kita tuliskan di sini. Satu pertalian yang pertama tu ialah jar, J-A-A-R, wa majrur. Itu pertalian yang pertama. Dan pertalian yang kedua, yang merah ni kita letakkan sebelah bawah. Pertalian kedua tu kita panggilkan idhafah. Kalau pertama ni kita nak warna biru pun boleh ya. Cuba kita tengok boleh tukar tak tulisan tu warna biru. Sebab kotak warna biru tak boleh ya. Tag ni dia default dia warna merah. Jadi kita tak boleh tukar. Tapi yang masukkan ialah Jawa Majrur ni ialah apa dia? Yang kotak biru ni. Iaitu menunjukkan ambil arrow warna hijau lah. Okey. Yang kotak hijau dan idhafah tu adalah yang kotak warna merah. So dapat dua pertalian yang bertindih ya. Min duni adalah jar wa majrur dan nina adalah idhafah. Dan nina tadi kita ada duni adalah mudhaf, na tu adalah mudhafun ilaih yang majrur. Duni apa dia? Selain dari, itu maksud dia ya. Isim majrur duni itu bermaksud selain dari. Tengok di sini ada tak? Ada ya. Yang selain daripada ni. Di bawah tu ada, dalam terjemahan tu dia ada bagi. Ya, selain daripada, itulah duni. Jadi kalau kita nak menterjemahkan kalimah amlahum, ataukah mereka mempunyai alihatun, Tuhan-Tuhan, tamna'uhum, yang melindungi mereka, min dunina, daripada dari selain daripada kami ya, selain daripada kami. Jadi ini soalan, dalam bentuk soalan. Jadi Allah soal mereka ni ya. Kalau mereka mengatakan mereka ada Tuhan lain selain pada kami, iaitu Allah, bolehkah mereka ni melindungi mereka? Maknanya kalau Allah nak menjatuhkan kemudaratan ataupun seksaan kepada mereka tu, dapat tak Tuhan-Tuhan tu melindungi mereka? Itu ayat yang Allah nak kongsi supaya mereka-mereka ni berfikir yang sebenarnya Tuhan-Tuhan yang mereka katakan Tuhan-Tuhan tu sebenarnya tidak boleh buat apa pun ya. Itu yang diceritakan kepada ayat yang seterusnya ini ya, iaitu la yastati'un ya. La ni tidaklah, yastati'un tu ya dengan waw nun ni menunjukkan fa'il yang jamak. Mereka tu menunjuk kepada siapa? Tuhan-Tuhan ni tadilah yang mereka katakan Tuhan tu. Jadi Tuhan-Tuhan tu tak dapat pun ya nasra, menolong ya, memberi pertolongan anfusihim,
diri mereka, ya. Wala, dan tidaklah mereka itu hum minna, daripada kami, ya, yusbahun, ya, iaitu melindungilah, ya, menyelamatkan, melindungi apa-apa daripada kami. Sekira kami ini Allah nak menjatuhkan apa-apa azab kata mereka tu, jadi alihatun tu tak dapat buat apa pun, Allah kata. Itulah apa di ayat yang di ujung ayat perenggan yang kedua kepada ayat itu, ya. Okey. So kita dah dapat maklumat ini, dan kita telah habis membincangkan perenggan pertama itu, lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Kita boleh simpan maklumat ni seperti biasa, kita simpan dia dalam screenshot, yang kalau kita nak kongsikan lain kali, kita boleh gunakan, ya. Boleh gunakan maklumat tu untuk membantu kita terus, ya, memahami kalimah-kalimah dan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ada apa soalan kalau sebelum kita menutupi sesi pagi ni? Okey, kalau tak ada, kita kita akan keluar daripada sini. Kita boleh clear dulu drawing ni. Kita dah siap berkongsi dan kita stop sharing, ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung semula di pagi besok, pagi Jumaat, ya, dengan izin Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.